Okay, Assalamualaikum and good morning to all my students. Okay, hari ini cikgu nak sambung lagi lah tentang chi-squared test. So tajuk hari ini ialah goodness of fit to prescribed probability distribution. Okay, so kita lihat lagi satu kegunaan chi-squared test ini. Okay, the chi-squared test is a particular useful technique for testing whether observed data are representative of a particular distribution or not. Okay, jadi maksudnya dia merupakan satu teknik lah untuk kita lihat sama ada satu data yang realiti daripada sampel di observed frequency itu sesuai atau tidak untuk mewakili certain distribution. Contohnya katakan kita nak tengok sama ada satu data ini sesuai tak mewakili satu binomial distribution ataupun satu data itu dia sesuai untuk mewakili satu Poisson distribution or maybe a normal distribution. Okay, so kita boleh gunakan chi-squared test inilah. Okay, it is widely used in biology, geography and psychology also. Okay, jadi banyaklah digunakan dalam biology and so on. Okay, and then kita terus pergi kepada contoh. Kita lihat kepada example 1 given. Okay, a sample of 100 digits between 0 and 9 is taken. Okay, the frequency distribution is shown below. Okay, jadi maksudnya dekat sini yang ini seolah-olahnya macam kita buat satu lucky draw lah. Seolah-olahnya seperti cikgu ambil beberapa kertas yang dituliskan dengan nombor daripada 0 sampai 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Okay, and then kita lipat-lipat. Okay, lepas tu kita masukkan dalam balang. Okay, and then semua sekali 10 nombor itu tadi, 10 digit kita masukkan dalam balang. And then kita pun mengambil satu persatu lah, seolah-olahnya begitulah, sebanyak 100 kali. Okay, so kita pick satu, then kita keluarkan dan catatkan apakah nombor yang kita dapat tadi, and then nombor tu kita simpul, kita lipat balik and then masukkan balik, and then kita pick lagi sampai 100 kali. Okay, dan semua catatan bilangan berapa kali nombor setiap digit itu muncul, kita akan catatkan lah. Okay, jadi lebih kurang macam tu lah prosesnya. Okay, sebab dalam test ini kita seolah-olah nak kita nak test lah sama ada dia randomly chosen ataupun tidak, sama ada bias ataupun tidak. Okey, jadi hasilnya yang kita dapati daripada eksperimen kita ialah okey, digit 0 dia akan come out sebanyak 11 kali lah out of 100. Kemudian 1 dia keluar sebanyak 8 kali, 2 pula muncul sebanyak 8 kali, 3 sebanyak 7 kali and so on lah, sebagaimana yang diberikan dalam jadual itulah. Okay, test at the 5% level of significance whether the digits are randomly chosen. Okay, so kita nak tengok sama ada digits ini randomly chosen. Kalau digit itu randomly chosen, maknanya setiap satu digit itu has the same opportunity of being selected. Maksudnya dia ada same chances lah, ataupun same chances untuk being selected. Okay, jadi sekarang cara untuk kita buat chi-squared testnya ialah macam ni lah. Okay, jadi please refer to the module. Okay, jadi maksudnya example 1 H0. Okay, H0 kita akan tulis the digits are randomly chosen lah, maksudnya the digits are randomly chosen. Okay, the digits are randomly chosen. Okay, kemudian H1 kita nanti ialah the digits are not randomly chosen. Okay, kemudian kita lihatlah dekat situ cikgu ada bagikan jadual itu tentang the observed frequency. Jadi maksudnya digit-digitnya terdiri daripada 0 kan, macam ni kan.
kemudian adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kemudian kita ada 7, okay, 8, 9, 7, 8, 9. Okay, kemudian kita akan ada dia punya OI, okay, dan juga EI. Okay, lebih kurang ni macam ni lah. Okay, kemudian this is our OI, okay, yang kita buat eksperimen tadi. Kosong, digit kosong ni 11 kali muncul, yang ini 8 kali, 8 kali, 7. Okay, 7, 8, 9, 12, 8, 9, 12, and then 9, 13, 15. 9, 13, 15. Nampaknya digit 9 inilah yang muncul paling kerap, iaitu sebanyak 15 kali. Jadi yang EI, okay, EI ini ialah the expected frequency. The expected frequency ini dia akan menyokong H0, ataupun secara teori, kalaulah dia randomly chosen, maknanya dia akan same chances of being selected. Maksudnya dari segi probability dia semua samalah. So kalau katakan kita ada 10 digit dan kita akan pick sebanyak 100 kali, jadi should be kat sini tak ada apa-apa perbezaan lah. Semuanya 10, 10, 10, 10 macam tu lah. Okay? Semuanya ada same chances of being selected. Sepatutnya setiap satu digit ini kita akan dapat 10 kali. Kalau betul dia randomly chosen lah. But anyway, kita akan tengok lah sama ada yang ini masih walaupun ada sedikit perbezaan, tak sama exactly lah. Memanglah macam tu kan, tak sama exactly dengan 10. Tapi kita nak tengok lah sama ada perbezaannya cukup besar ataupun tidak untuk kita menerima ataupun menolak H0. Jadi kat bawah itu nanti kamu akan buat lah OI tolak dengan EI. Okay, kuasa 2, kemudian bahagikan dengan EI. Maknanya setiap satu nanti kamu akan ambil OI tolak EI kuasa 2 dan divided by the EI. Okay, jadi contohnya macam inilah. Okay, so yang ini nanti kamu boleh fill in the blank lah untuk ada ruangan kosong dekat bawah tu. Okay, jadi contohnya adalah macam ni lah, 11 tolak 10, okay, kuasa 2 dan kita bahagi dengan 10, okay, tambah dan seterusnya lah. Sampai yang last kali tu nanti adalah 15 tolak dengan 10, okay, kuasa 2 dan bahagi 10. Okay. Nanti kamu akan kirakan semua itu, OI tolak EI squared bahagi dengan EI nya. Okay. Jadi dekat sini kita akan dapat sini ialah 0.1, okay. Kemudian ada 0.4, okay, 0.4, kemudian kat sini ialah 0.4, and then ada 0.9. Okay, jadi yang ini kamu boleh teruskan lah ya, buat semua sekali sampai habis. Okay, nanti boleh semak. So bila kita total up semua sekali ni, nanti kita akan dapat, okay, dia punya test statistik. Test statistiknya adalah summation I daripada 1 sampai K itu. So kita ada OI tolak dengan EI squared, kemudian bahagi dengan EI yang ini. Okay, pastikan kamu akan dapat jawapannya ialah 6.2, ataupun hampir sama dengan itulah. Okay. Jadi ini adalah kita punya test statistik. Okay, lepas tu kita nak mencari chi-squared value daripada table. Okay, so what about the degrees of freedom, V kita? So all together we have 10 digits. Maknanya dekat sini saya ada 10 tolak 1 lah. So ini samalah dengan 9. Okay, so saya akan mencari the chi-squared value for tadi kita punya alpha. Dia dibagi alpha berapa? 5%. Alpha tadi, alpha kita adalah 0.05 lah. Okay, so saya akan mencari 9, 0.05. So this is what we are going to find out from the chi-squared table. Okay, seperti biasalah kamu akan ambil nilai chi-squarednya. Okay, kalau macam ni, jadi maksudnya significance levelnya yang berada di sinilah. The rejection region adalah 0.05. So kat sini 0.95. But from the chi-squared table, kita akan cari sebelah atas tu adalah 0.95. Kemudian dekat tepi sekali sebelah kiri pada degrees of freedom, kita akan lihat kepada nombor 9. Okay. So dekat situ kita buat bacaan. Bacaannya ialah sebanyak 16.92. So this is the
chi-squared value. Jadi maksudnya dekat sini adalah 16.92. Okay. So sekarang kita akan check lah sama ada nilai ini nampaknya dia adalah lebih kecil walaupun agak besar tapi dia masih lebih kecil daripada 16.92. So it lies in the non-rejection region. Okay, jadi maksudnya dekat sini kesimpulannya adalah do not reject H0. Do not reject H0. Okay. Then kita boleh conclude that we have enough sample evidence at 5% level of significance that the digits are randomly chosen. Okay, maknanya kita menerima H0. Do not reject H0. Maknanya dekat sini walaupun ada perbezaan lah, perbezaan tak sama, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil daripada 10 kan, ada yang lebih besar daripada 10. Overall purata perbezaan dengan teori ini masih orang kata terlalu kecil lah untuk kita menolak H0. Jadi disebabkan itu perbezaan itu tidak cukup besar untuk kita menolak H0. Jadi kesimpulannya do not reject H0. Okay. With significance level of 5%. Okay. Kemudian kita tengok pula soalan yang kedua. Example 2 itu tentang apa tu? 4 identical dice each with faces 1 to 6 are rolled 200 times onto a smooth flat surface. Okay, let X be the number of dice whose scores are even. Okay. Jadi sebenarnya dalam eksperimen ini kita ada 4 biji dadu lah. Okay. Ada 4 biji dadu tu kita lambung serentak. Maksudnya 4 dadu tu kita lambung serentak sebanyak 200 kali lambungan. Okay. Kemudian untuk setiap satu lambungan itu kita akan catatkan dia punya result. Untuk setiap dadu tu tadi ada 4 dadu. So berapa dadu yang menghasilkan nombor genap, skor yang bernombor genap. Okay, katakan daripada 4 dadu tu, okay, semua bukan nombor genap. Okay, daripada 200 kali lambung itu berapa kali muncul begitu. Okay, ataupun daripada satu lambungan itu kita dapati ada satu dadu yang menunjukkan skor genap. The rest is ganjil. Okay, ataupun akan ada 2 skor genap, ataupun ada 3 skor genap, 3 dadu yang dengan skor genap, ataupun keempat-empat dadu itu menunjukkan skor genap. Okay, skor yang genap tu lah. Okay, so yang itu kita akan kira out of 200. Okay, out of 200. Alright, sekejap lagi kita tengok dia punya result. Okay, so itu adalah eksperimen ataupun OI kita. Okay, jadi dekat sini number of dice with even scores. Yang ini adalah dia punya result lah. Okay, dekat sini kita akan ada 0, 1, 2, 3, 4 lah maksudnya. Okay. Yang ini maksudnya sini adalah F-nya. Okay, jadi kalau katakan didapati semua dadu itu tak ada langsung skor genap, semua menghasilkan nombor ganjil, maknanya yang itu ialah X-nya adalah sama dengan kosong lah. Sebab X itu mewakili number of dice, bilangan dadu dengan skor genap. Yang ini adalah tidak ada dadu dengan skor genap. Dan yang ini akan muncul sebanyak 10 kali lah. Yang ini berlaku sebanyak 10 kali out of 200. Yang ini pula adalah bilangan dadu yang menunjukkan skor genap itu ada 1 sahaja. Lagi 3 itu adalah skor ganjil. Dan ini berlaku sebanyak 41 kali. Kemudian yang 2 ni sebanyak 70 kali, 57 dan 22 kali lah. Sebagaimana yang diberikan dalam jadual itu. Explain why a binomial model might describe the distribution of X. Test at 5% level of significance that the hypothesis that X is binomially distributed 4.0.5. Jadi dalam soalan ini kita nak test sama ada data yang kita perolehi ini tadi, dia is a good fit to a binomial
distribution, binomial distribution, adakah dia menepati yang itulah. Okay, a binomial distribution might be appropriate on the following basis. Kita dalam kes ini kita mungkin agak yang data ini mungkin akan follow satu binomial distribution based on a fixed number 4 of repeated independent trials. Okay, kita dapati ada fixed number 4. Repeated independent trial maknanya kita akan melambung 4 biji dadu serentak itu sebanyak 200 kali. Okay, so kita ada repeated independent trials dengan setiap satunya adalah independent to each other. Okay, each trial results is in a success, iaitu even, or a failure, iaitu odd. So setiap satu tu dia ada probability of success dan probability of failure. Okay, yang success tu adalah even number, dapat even number, and the failure is getting odd number. Okay, constant probability of success of each trial. Okay, dan setiap satu tu mempunyai probability yang constant lah. Okay, maksudnya kalau probability of success dia tu untuk setiap trial tu adalah 1/2 dan dia tak berubah lah. Okay, jadi maksudnya kita syak bahawa dia akan follow satu binomial distribution. Jadi maksudnya dekat sini H0 kita adalah X akan tertabur secara binomial. Dekat sini ialah 4, dekat sini ialah 0.5. Okay, yang ini out of 4 dice. Yang ini adalah kebarangkalian mendapat nombor genap. Okay, jadi maksudnya H1 kita nanti maknanya it is not true lah. It is not true that it is not true that against yang inilah. Bukan tertabur secara binomial yang inilah. Jadi dia punya alpha pun kita akan test dengan 5%. 5%, 0.05. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap adalah sebanyak 1/2. Kat sini adalah 0.5 ni lah. 1/2 adalah kebarangkalian mendapatkan nombor genap out of 6 permukaan dadu itu. So the probability distribution, kita andaikan bahawa H0 ini benar. If H0 is true, if H0 is true, seperti biasa, jadi kita akan ada X akan tertabur secara binomial. Maknanya dari segi kebarangkaliannya kita akan menggunakan formula taburan binomial lah. Yang itu kita akan ada, sebabkan N dia sama dengan 4, jadi dia adalah 4CX. Katalah saya gunakan ini sebagai R lah. So sini adalah 4CR. So dekat sini adalah 0.5 kuasa R. Dan di sini adalah Q-nya 0.5 kuasa N 4 tolak R lah. Maksudnya ialah 4 tolak R. So dalam kes ini kalau kamu lihat dalam jadual pada muka surat sebelah tu, cikgu ada bagi satu jadual. Dekat dalam jadual itu ada sekejap ya. Kat dalam jadual itu ada, mana saya nak letakkan? Yang ni saya padam sekejap ya. Jadualnya macam ni lah, ada XI, kemudian kat sini ada OI, kemudian kat sebelah ni ada PX sama dengan R, lepas tu sebelah ni ada EI. So EI ini is given by NP. Then finally barulah kita mencari OI tolak dengan EI squared. Yang ini semua sekali bahagi dengan EI. Jadi boleh perhatikan jadual itu, nanti boleh fill in the blank. Nilai X nya adalah 0, 1, 2, 3, 4 lah. Yang itu adalah the number of dice with even score. Sama ada tidak ada dadu yang mempunyai skor genap, ataupun satu dadu yang mempunyai skor genap out of 4, ataupun 2 dadu dan sebagainya. So OI ni adalah yang kita dapat tadilah, 10, 41, kemudian 70, 57 dan juga 22. Kita dah dapat macam ni.
Lepas tu in order to calculate our EI, kamu kena mengira kebarangkalian yang X itu akan muncul X itu adalah sama dengan kosong. Okay? Jadi maksudnya kita tadi dah assume bahawa H0 is true. So kita akan ada yang inilah, iaitu 4 CR. So kat sini adalah 0.5. Okay, kuasa R kat sini ialah 0.5 4 tolak R. Okay. Jadi kita akan mengira satu persatulah secara teori. Kalau H0 itu benar, jadi Px sama dengan kosong, kita akan ada 4C0. So kat sini ialah 0.5. Okay, kuasa kosong. Sini ialah 0.5 kuasa 4. Okay, kita akan kirakan benda tu. Okay, yang ini adalah 0.0625. Dan begitulah seterusnya. Kamu akan kirakan Px sama dengan 1. So dapatlah 4C1. Sini ialah 0.5 kuasa 1 dan 0.5 kuasa 3. And then kita dapat 0.25. Jadi kamu perlu teruskan untuk Px sama dengan 2. Okay, Px sama dengan 3. Dan akhirnya kita ambil Px sama dengan 4. Yang last kali lah. Okay, so kira menggunakan formula kembangan binomial. And then kita boleh masukkan di sinilah. Okay, so yang ini tadi cikgu masukkan balik 625. So kat sini ialah 0.25. Kalau kita ambil lah 4 tempat perpuluhan. Maksudnya saya letak kosong-kosong ni untuk menunjukkan ada 4 tempat perpuluhan. Dekat sini ialah 0.3750. Okay, masukkan nilai R dia ataupun X-nya sama dengan 2. Okay, dekat sini adalah 0.25. Okay, 00. And then finally adalah 0.0625. Okay. Jadi kita dah dapatkan nilai kebarangkalian ini. Okey, sebelum itu kita cuba total up dulu. Kita punya OI tadi betul tak? Dia sama dengan 200. Sebab kita lambung itu sebanyak 200 kali. Okey, yang di sini pula kamu mesti total up. Yang dekat bawah ini must be equal 1. Okey, dia punya hasil tambah ini semua, hasil tambah kebarangkalian tu mesti sama dengan 1. Okey, untuk mendapatkan nilai EI ini, yang ini secara teori, kita akan ambil kebarangkalian darabkan dengan 200. Okey, jadi maksudnya untuk mendapatkan yang di sini, okay, kita akan kira. So E kat sini akan sama dengan, katalah E1. E1 tu kita akan ambil 200 darab dengan dia punya kebarangkalian. Okay, 200 darab dengan kebarangkaliannya. So dapatlah kat sini ialah 12.5. Jadi begitulah. So yang ini nanti 0.25 darab lagi dengan 200. So kita dapat kat sini ialah 50.0. Okay, so this is the EI, the expected frequency from theory lah. Okay, betul lah. Ini adalah chances dia berlaku lah. Ini dari segi peluang, probability. Jadi out of 200 kita mesti darabkan dengan dia punya chances to be happen. Okay, so yang sini saya ambil ni darabkan dengan 200. Okay, so dekat sini dapatlah 75.0 and then 0.25 darab balik dengan 200 dapat sama macam ke atas kan. Okay, 50.0 and then yang ini pun sama. So dapat balik dekat sini ialah 12.5. Okay, so ini adalah secara teori. So bila kita total up, dekat sini dapat 200. Okay, dapat 200 dan after that barulah kamu mengira OI tolak EI. Okay, so kita akan ambil yang ini OI, okay, tolak dengan EI kuasa 2 bahagikan dengan EI. Okay, so setiap satu nilai ni kamu akan calculate. Sini ialah 0.5, 1.620. Okay, ambillah sama ada 3 atau 4 tempat perpuluhan. Okay, 0.333. Okay, kat sini ialah 0.980. And then dapat sini ialah 7.220. Okay, so that one is OI tolak dengan EI kuasa 2 bahagi dengan EI. Okay, setiap satu ni kita kira lah. Setiap satu pasangan ni kira. And then kita add up everything. Okay, kita tambahkan semua sekali. So kita dapatlah dekat sini ialah 10.653. Okay, so this is the maksudnya dekat sini adalah kita punya chi-squared test lah. Okay, jadi maksudnya chi-squared test kita tadi, okay, ataupun nilai summation hasil tambah itu semua dari 1 sampai K
OI tolak EI. Okay, OI tolak EI squared bahagi dengan EI ni tadi. Okay, saya dah add up everything. So, saya dapat kat sini ialah 10.653. Okay, jadi nanti kalau dalam peperiksaan, okay, tulis dalam bentuk jadual begitulah supaya senang kamu nak kira. And then kalau ada buat kesilapan di mana-mana pun senang kita nak semak lah. Dekat mana punca kesilapan. Pastikan dekat sini mesti 200. Jumlah total EI juga mesti 200. Total probability must be equal 1. Okay. Jadi ini adalah chi-squared testnya. Kemudian kita tengok pula dia punya degrees of freedom. Okey, ada berapa nilai X ni? Dekat situ kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 categories of X. Jadi maksudnya V dia akan jadi number of categories tolak 1. Dan alpha-nya tadi adalah 0.05. So daripada chi-squared table kita akan cari 0.05 seperti biasa. So kita dapat dekat situ ialah 9.488. So that one will be the critical value-nya lah. Okay, so this is the okay, so sini 0.05, jadi kat sini ialah 9.488. Okay, and then kita compare these two values lah. Okay, 10.653 ini dia termasuk dalam rejection region. Okay, so dalam case ini kita akan reject H0. Okay, jadi kesimpulannya kita akan reject H0. Okay, and conclude that we have enough sample evidence at 5% level of significance that the number of even scores is not binomially distributed with n equal 4 and p equal 0.5. Jadi maksudnya ataupun kesimpulannya ialah X tertabur secara binomial ni tadi. Sini kita ada 4. Okay, 4 independent trial tadi. 0.5 ini is not true. Okay. Jadi maksudnya data daripada sampel kita ada percanggahan lah. Tidak cukup kuat untuk menyokong bahawa X itu tertabur secara binomial. Jadi kita katakan this one is not true lah. So this is the final conclusion. Okay. Nanti kita sambung lagi tentang small expected frequencies.